KPM. Ini bilik tidur. Kita pusing. Wah, ini ruang dapur. Pusing lagi. Yang ini ruang tamu ni. Okey, satu lagi. Comelnya bilik mandi ni. Ruang tamu, bilik tidur, bilik mandi. Kita sebenarnya nak belajar apa ya hari ni? Hai murid-murid di rumah, anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Nama saya Nisa, akan bersama murid-murid hari ini. Kita nak sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan khas pengurusan diri. Jom kita nak persilakan cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Siti Zaliha. Selamat datang cikgu. Hai, Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Baiklah, Nisa harapkan murid-murid di rumah semuanya sudah bersedia untuk topik kita hari ini. Cikgu Zaliha, kita nak belajar apa sebenarnya hari ini? Okey, Nisa. Okey, tadi kita dah tengok kan? Ya. Banyak ruang-ruang yang kita ada, yang kita selalu Ada di rumah. Ada di rumah. Jadi yang Nisa dah pusing betul. tadi kan? Ada berapa ruang, Nisa? Ada 4 ruang, cikgu. 4 ruang. Okey, jadi kat sini hari ni apa yang cikgu nak ajar, kita akan belajar cara ataupun ini dia penggunaan tandas dan bilik mandi. Baik. Okey. Nisa, tahu tak apa macam mana cara nak menggunakan tandas dan bilik mandi? Saya rasa macam tahu, tapi saya nak cikgu kongsikan dengan saya, boleh cikgu? Okey, dengan jom. murid-murid di rumah. Murid-murid di rumah, kita sama-sama tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, okey, objektif pembelajaran kita hari ni boleh tengok kat sini. Okey, objektif pertama, cikgu nak murid-murid boleh menyenaraikan Baik. kemudahan yang ada di tandas dan bilik mandi. Sebab biasanya tandas dan bilik mandi ni dia sekali kan? Betul. Okey. Yang kedua, murid-murid boleh menunjukkan cara menjaga kemudahan di tandas dan bilik mandi. Macam Baik. mana nak jaga dia? Mesti kena sentiasa bersih. Okey. Dan yang ketiga, murid boleh menyatakan amalan kebersihan dan keselamatan di tandas dan bilik mandi. Kat sini nanti ada banyak benda yang kita akan belajar untuk menjamin tandas kita sentiasa bersih. Baiklah. Okey, kriteria kejayaan. Okey, bila dah habis belajar nanti Nisa, okey, semua murid-murid kat rumah mesti boleh menyebut nama alatan dan kemudahan yang ada di tandas dan bilik mandi. Sebab tandas dan bilik mandi ni lebih dari sekali kita akan masuk setiap hari. Betul. Jadi cikgu pasti murid-murid kat rumah sudah tahu dan boleh menyebut dengan betul. Okey. Seterusnya, murid boleh menyatakan cara penjagaan kemudahan di tandas dan bilik mandi yang betul. Bukan setakat guna je. Ya. Kita kena tahu cara nak jaga, cara nak bersihkan. Yang pasti penggunaan kita tu mesti sentiasa selamat. Betul tu murid-murid. Okey, seterusnya yang ketiga, murid boleh menyebut amalan kebersihan dan keselamatan di tandas dan bilik mandi. Baiklah, saya dah bersedia ni cikgu. Saya nak belajar. Okey, Tapi jom. cikgu, saya nak buat aktiviti yang lebih seronok, boleh tak cikgu? Boleh tak kalau Okey. saya nak menyanyi lagu?
Jom kita sama-sama menyanyi dulu. Boleh, cikgu? Jom. Jom, murid-murid. Kita nyanyi sama-sama. Cikgu nak murid-murid di rumah nyanyi sama-sama. Cikgu dengan Nisa pun akan nyanyi sama-sama kat sini. Baik, Jom. Music. Okey. Sambil-sambil tu Nisa, boleh juga nak tepuk tangan. Anak kambing saya, ada di mana dia berus gigi saya, yang warna merah. Cang malicang, oi, cang malicang ketipu payung. Cang malicang, oi, cang malicang ketipu payung. Di mana dia anak kambing saya, ada di taman. Di mana dia sabun mandi saya. Cang malicang, oi, cang malicang ketipu payung. Cang malicang, oi, cang malicang ketipu payung. Okey. Nampaknya semua murid sama-sama menyanyi dengan kita lah, cikgu. Ya, seronok tak kita menyanyi? Seronok, cikgu. Okey, sekarang dah boleh teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, jom kita sama-sama tengok kat Boleh, sini. cikgu tunjukkan kepada saya. Nampak tak apa yang comel-comel di sini? Nampak bersih, kemas. Okey, Apa yang kita ada ni, cikgu? Ini kita nak belajar hari ni. Apa dia? Tandas dan bilik mandi. Okey, kalau kita tengok kat sini, ada alatan ataupun kemudahan yang terdapat di tandas dan bilik mandi. Okey, cikgu tunjuk satu-satu dulu. Boleh. Okey. Nisa pun boleh sama-sama tunjuk dengan cikgu, boleh tak? Saya bantu cikgu, boleh? Jom, kita ke belakang sikit. Nisa boleh tunjuk. Nampak murid-murid? Okey, murid-murid boleh nampak ya? Apa yang kita ada, cikgu? Sebab dekat tandas, kita mesti ada tempat mandi. Tempat mandi. Kat mana air pancuran dia, Nisa? Di sini. Nampak tak? Di sini, Okey. air pancuran. Boleh nampak air pancuran kat Saya sini. tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Yang ini ada air pancuran. Okey. Lagi apa yang Nisa nampak kat situ? Saya nampak ada sinki, cikgu. Ya, betul. Dekat bilik mandi dengan tandas biasanya kita ada sinki. Baik. Kenapa perlu ada sinki? Untuk kita cuci tangan. Biasa kita cuci tangan dekat sinki kan. Setiap kali kita kita kena cuci tangan. Okey. Dan yang paling penting, tandas mesti ada mangkuk tandas. Okey, mangkuk tandas nampak ya murid-murid kat rumah? Boleh tengok ini mangkuk tandas. Baik. Okey, setiap alatan di tandas dan bilik mandi ni kita kena pastikan sentiasa bersih dan selamat untuk kita gunakan. Baik. Okey. Nisa, cikgu nak tanya. Okey, apa ke benda yang paling wajib lah kalau kita ada dekat tandas? Untuk jaga kebersihan tandas. Untuk kebersihan tandas kita mesti ada berus, cikgu. Betul tak? Betul. Nak gosok-gosok. Okey. Kebiasaannya kita dekat tandas ni kita mesti ada alat-alat untuk mencuci. Baiklah. Cikgu, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita dan lihat dengan lebih lanjut berkenaan ruang yang kita tengah belajar ni, murid-murid, jom kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Ada